Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu ini kita masuk pada perbahasan yang kedua, muka surat 57, mardud, hadis yang tertolak dengan sebab gugur perawi dari sanad. Maksud gugur dari sanad ialah terputus rantaian perawi dengan sebab gugur seorang perawi dari sanad secara sengaja atau tidak, yang dilakukan oleh sebahagian perawi, sama ada dari awal sanad, pertengahan ataupun akhir, sama ada secara jelas dan tersembunyi. Ulaya dia. Mana hadis yang dhaif, yang tertolak dengan sebab ada perawi yang digugurkan dari sanad. Jadi bila kata gugur sanad itu, gugur perawi dari sanad, berarti rantaian perawi itu telah terputus. Jadi di sini mardud, di sini dhaif, di sini sebab salah satu daripada syarat hadis sahih itu tidak cukup. Itu syarat ittisal, ittisalus sanad. Syarat bersambung-sambung sanad itu tidak ada. Kemudian yang dia kata tu sebab gugur seorang perawi, seorang perawi dari sanad. Jadi di sini disebut seorang perawi, ada kalanya gugur dua orang perawi ataupun lebih, secara sengaja ataupun tidak. Mana memang disengajakan oleh pengarang itu ataupun tidak, ataupun secara sengaja digugurkan oleh perawi, perawi ataupun pengarang kita, boleh jadi belaka. Yang dilakukan oleh sebahagian perawi. Pada kadang-kadang ada seorang perawi itu menggugurkan, tidak sebut nama guru dia. Dia tidak sebut guru dia. Jadi kalau sebut guru dia tu, orang tak saya ambil lah hadis daripada dia, sebab tahu guru yang disembunyikan itu ada sebab, ada masalah. Sama ada dari awal sanad, pertengahan ataupun akhir sanad, sama ada jelas atau tersembunyi. Jadi semua tu dia kata sama ada tu, kadang-kadang di situ kemungkinan itu daripada inilah dia ada bermacam-macam nama kepada hadis itu. Bahagian-bahagian gugur berdasarkan kepada jelasnya atau tidak gugur perawi dari sanad itu terbahagi kepada dua. Pertama, gugur yang jelas. Mana jelas? Ada perawi yang tidak disebutkan. Gugur ini diketahui oleh para imam dan mereka yang terlibat dengan ilmu-ilmu hadis. Bentuk gugur ini dapat dikesan berdasarkan kepada seorang perawi itu tidak bertemu dengan gurunya. Maknanya kalau kita tengok dalam kitab rijal, dia akan sebutlah bahawa perawi ini tidak mendengar daripada orang ni. Tidak sabit sama. Bila tidak sabit sama, bila tidak dapat dipastikan mendengar ataupun tidak, maka secara automatik itu berarti ada wasitah, ada perantara yang tidak disebutkan oleh perawi itu.
Sama ada dia tidak sezaman dengannya atau sezaman tetapi tidak sempat bertemu dengannya, dan tidak mempunyai ijazah dan juga wijadah. Jadi dia kata sama ada tidak sezaman atau tidak sezaman dengannya atau sezaman tetapi tidak sempat bertemu dengannya. Mana yang dikatakan tidak sezaman ni, katalah perawi itu meninggal pada tahun 200 Hijrah. Ambil riwayat daripada dia tu baru dilahirkan pada 201. Di situ tidak bertemu lah. Ataupun perawi itu meninggal pada tahun 200 Hijrah, ambil daripada dia tu baru lahir pada 205. Lewat. Ataupun dia lahir itu pada 195 tahun Hijrah. Maknanya 5 tahun sebelum kematian guru tu perawi ini dilahirkan. Jadi pada usia 5 tahun tu, untuk sabit sebagai sama ada mendengar hadis, ada berguru, itu tidak kuat. Tidak kuat. Jadi itu yang dikatakan sezaman tetapi tidak sempat bertemu. Ataupun mana kita kata meninggal dunia tu pada tahun yang hampir-hampir, kita kata hampir dekat. Itu meninggal pada 180 Hijrah. Itu tu meninggal pada 200 Hijrah. Tapi hak ni dah dia duduk Mekah ya. Ataupun kalau dia mengembara ala ke Yaman, Mekah Yaman. Tapi hak ni ala ke Khurasan, ala ke Syam. Jadi tak ada bertemu. Sesampai tetapi melihatkan kepada negeri masing-masing itu, hal ini dia tidak rehlah, tidak mengembara sebelum Yaman itu. Maka di situ kita dikatakan muasir, sesampai tetapi tidak sabit liqa, tidak sabit pertemuan, dan tidak mempunyai ijazah dan juga wijadah. Mana tidak ada 95 tu. Ijazah iaitu keizinan meriwayatkan hadis. Kadang-kadang perawi memperolehinya daripada guru yang tidak pernah ditemuinya, seperti guru itu berkata, saya mengijazahkan periwayatan hadis-hadis yang saya dengar kepada semua ahli zamanku. Mana dia ijazah, panggil ijazah ammah. Mana dia memberi kebenaran untuk meriwayatkan hadis dia tu kepada semua orang di zaman itu. Al-wijadah tu pula dengan waw baris bawah ialah perawi mendapati atau menemui sebuah kitab syekh daripada seorang syekh yang dikenali tulisan tangannya itu, lalu dia meriwayatkan apa-apa yang ada dalam kitab itu daripada syekh tersebut. Pada dia jumpa kitab sampai ke tangan dia tu kitab seorang syekh, dan dia meriwayatkan berdasarkan kepada apa yang tertulis dalam kitab syekh tersebut. Jadi hal ini perbahasan perkara ini secara khusus akan disebutkan dalam bab metod penerimaan riwayat dalam falsafah penyampaian. Oleh itu, pengkaji sanad hadis perlu mengetahui sejarah perawi, kerana ia mengandungi keterangan tentang tarikh lahir dan wafat, zaman pengajian, pengembaraan mereka dan sebagainya. Mana dari kitab Rijal Usah dia akan sebut sejarah perawi itu. Pada kadang-kadang kita boleh cek dia ada sebut Al-Misri, mana dia orang Mesir. Sama ada dia tu dilahirkan di Mesir ataupun dia menetap di Mesir, ada kemungkinan. Tetapi naknya rekod-rekod perawi itu semua tu tercatat dalam kitab-kitab Rijal. Dia mengembara siapa dia, guru dia, guru daripada siapa dia mengambil riwayat. Sebagai contoh kita kata kitab Tahzibul Kamal Al-Mizzi, dia akan sebut seorang perawi ini siapa dia, guru dia akan senarai dia. Kemudian riwayat dia tu siapa dia ambil, mana dia akan senarai ke pula murid-murid dia. Lepas tu mana dia mengembara, akan dinyatakan pada tahun sekian-sekian dia dah jumpa Ibnu Ma'in mana, dia dah jumpa dengan Lais di Mesir ke,
dan sebagainya. Ulama hadis telah memperkenalkan 4 nama bagi hadis yang mengalami gugur yang jelas, gugur yang jelas. Berdasarkan kepada tempat atau bilangan perawi yang gugur. Mana di bahagian mana, dalam tabaqah mana gugur sanad itu, gugur perawi itu, dalam tabaqah mana gugur sanad itu, itu akan menerbitkan nama yang berasingan pula kepada hadis yang dhaif tersebut. Bilangan perawi itu berapa? Kalau gugur berturut-turut 2 orang, kalau gugur di awal sanad, mana kita kata gugur sahabat, nama dia berapa jadi hadis. Kalau gugur 2 orang berturut-turut, nama apa? Kalau gugur tak ada langsung disebutkan sanad tu, kata qala Rasulullah, dia ada nama-nama dia. Iaitu yang pertama al-mu'allaq. Mu'allaq. Yang kedua mursal. Yang ketiga al-mu'dal. Dan yang keempat al-munqati'. Yang kedua gugur yang tersembunyi. Bahagian ini hanya diketahui oleh para imam yang mahir dan mengetahui dalam hadis dan kecacatan sanad. Ia mempunyai 2 nama, iaitu mudallas dan mursal khafi. Jadi hak ni lah menerbitkan satu cabar ilmu hadis, iaitu ilalul hadis. Hak gugur yang tersembunyi. Mana zahir ni kita tengok sanad tu ittisal. Pada zahirnya kita nampak sanad tu bersambung-sambung, tak ada putus. Iaitu kita tengok kepada tarikh wafat. Tarikh wafat dan tarikh lahir antara 2 perawi itu, maknanya itu menunjukkan ada kemungkinan mereka itu bertemu. Ada kemungkinan bahawa mereka itu bertemu, tetapi bila dilihat, diteliti, bahawa sebenarnya tidak bertemu. Itu dalam mursal khafi. Dia ada juga dia bertemu dengan guru dia tu, tetapi bukan semua riwayat guru tu dia ambil. Katalah ada satu riwayat ni, riwayat guru dia tu dia ambil daripada orang lain. Dia tidak dengar sendiri, tetapi dia ambil melalui orang lain. Tetapi dia tidak sebut guru tersebut. Maka itu akan memfahamkan kepada orang lain bahawa hadis ni juga termasuk dia dengar daripada guru dia. Padahal waktu dia tidak dengar secara langsung. Di situ sudah berlaku tadlis. Mana ada dia telah menyembunyikan guru dia. Itu panggil guru dia tersembunyi, halus. Daripada inilah terbit ilmu ilalul hadis, penyakit hadis. Yang pertama panggil al-mu'allaq. Al-mu'allaq ni dari segi bahasa dia adalah kata nama objek bagi kata kerja allaqa syai', mana menggantungkan, mengikatnya supaya ia menjadi tergantung. Sanad ini dinamakan dengan mu'allaq kerana ia bersambung dengan bahagian atas sanad sahaja dan terputus pada bahagian paling bawah, seperti sesuatu yang tergantung pada bumbu. Dari segi istilah, ia adalah hadis yang dibuang seorang perawi atau lebih pada awal sanad secara berturut. Bentuk dia, keseluruhan sanad dibuang, kemudian dikatakan Rasulullah SAW bersabda. Macam tu kata qala Rasulullah, tak sebut pengarang siapa dia, tidak sebut perawi sahabat tu siapa. Tu kata qala Rasulullah. Yang kedua, keseluruhan sanad dibuang kecuali sahabat atau ada sahabat dan tabi'in. Mana ni pun panggil mu'allaq. Maknanya tu kata an Abi Hurairah, ataupun kata an Sa'id an Abi Hurairah. Mana hak tersebut dalam sanad tu hanya tabi'in kemudian sahabat sahaja.
Mana tabi-tabinya hok generasi berikut tu, hok dekat dengan pengarang tu tak disebut. Itu panggil hadis mu'allaq. Jadi hadis mu'allaq ni sama ada dilakukan oleh pengarang tu sendiri, pengarang kitab tu sendiri. Mana dia memperingkaskan kitab dia tu, dia hanya sebut qala Rasulullah, ataupun dia sebut sahabat tu, sahabat kata qala Rasulullah. Mana ini kemungkinan dilakukan oleh pengarang asal kitab hadis, seperti mu'allaq dalam Bukhari. Mana Imam Bukhari dia ada riwayat hadis tersebut, tetapi dia tak mari dengan sanad, tidak mari dengan sanad. Jadi hal ini biasanya kita jumpa dalam tarjamatul bab. Contoh hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari di awal tajuk babu ma yudhkar fil fakhir. Wa qala Abu Musa ghatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Uthman. Ini bab berkenaan apa yang disebutkan berhubung dengan paha. Mana paha itu aurat atau tidak. Abu Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kedua-dua lututnya ketika Uthman masuk. Jadi hal ini Bukhari tak mari sanad dia. Tu mari sanad dia. Tu dia kata qala Abu Musa. Tu akak kepada sahabat. Jadi hadis ini adalah hadis mu'allaq kerana Imam Bukhari membuat keseluruhan sanadnya kecuali sahabat saja, itu Abu Musa Al-Asy'ari. Maknanya Imam Bukhari ni dia tak tahu ke sanad. Dia ada, dia tahu, tetapi hadis ni dia letak dalam terjemahan bab tajuk kitab dia ni dengan maksud untuk buat apa? Fiqh dia ataupun sebagai satu dakwah kepada dia. Satu dakwah, satu istihad dia. Bila dakwah tu kemudian lepas itu dalam hak musnadah nanti, dalam hak riwayat bersanad tadi, itu dikira sebagai dalil. Mana ada kalanya dalam terjemahan bab Sahih Bukhari ni, tajuk tu orang panggil dakwah. Dakwah maknanya premis lah. Kemudian hak riwayat bersanad nanti itu dikira sebagai dalil yang menguat dakwah dia tu. Jadi Bukhari sendiri orang yang sampai orang panggil asrul tadwin sendiri, asrul riwayah dan juga asrul tadwin, dia membuat sanad. Ataupun boleh jadi juga hadis mu'allaq ni orang zaman kemudian. Sebagai contoh kita kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dia tu, dia kata qala Abu Hurairah an Abi Hurairah an Anas an Ibnu Umar. Dia tak mari sanad. Cuma dia kata rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmizi, rawahu Ibnu Majah. Jadi itu pun dikira sebagai mu'allaq. Itu dibuat oleh bukan perawi. Sebab dikira Imam Nawawi dia tidak dikira sebagai perawi. Walaupun dia ada sanad tu daripada daripada guru dia tu sahabat kepada Abu Dawud, tetapi tidak dikatakan sebagai perawi lah. Sebab itu zaman sudah berubah. Itu zaman orang panggil orang kata perawi dia zaman asrul riwayat. Sebelum satu kitab hadis itu tersebar umum. Macam Bukhari. Lepas pada Bukhari, kira-kiranya sanad kepada Bukhari itu dikira sebagai mutawatir. Tapi tidak dikira lah kalau kiranya Bukhari adalah kata tu. Bila Bukhari bawah tu, itu dikira sudah tersebar dah. Sebab masa Bukhari baca hadis dia, kitab dia tu berapa ratus orang ada, berapa ribu orang ada. Itu sudah dikira sebagai tidak perlu dah. Maknanya kepada kita cukup kita kata rawahul Bukhari. Hukum hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis mardud tertolak.
Kerana ia tidak mempunyai salah satu syarat penerimaan hadis, iaitu bersambung-sambung sanad. Mana syarat ittisalus sanad tu tidak lengkap, tidak ada. Tertolaknya hadis itu dengan sebab gugur seorang atau lebih perawi dari sanad dalam keadaan tidak diketahui keadaan perawi yang gugur itu. Tapi kalau kita tahu perawi yang gugur itu tak ada masalah. Mana kita boleh kesal Imam Bukhari riwayat ni ada dalam Abu Daud. Bila kita cek sanad dia tu, memang orang perawi-perawi yang siqah dan sabit ittisal, tidak ada syaz, tidak ada illah. Cumanya disebutkan juga hadis mu'allaq ni dalam kategori hadis mardud. Sebab pada ketika sekarang ni kita tidak tahu. Kita tidak tahu keadaan perawi yang digugurkan itu. Pada senarai perawi ataupun silsilah sanad tu kita tidak tahu siapa dia yang gugur. Mana start daripada pengarah asal siapalah ke sahabat, tak ada disebutkan. Jadi kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, maka pada ketika itu tidak boleh kita nak katakan sebagai sahih. Kalau kita tahu ni hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Hurairah, orang tak kata lagu tu. Dia kena kata ni hadis riwayat Bukhari, baru saja. Kalau nak kata ni hadis riwayat Sayyidina Ali, hadis lebih terawih dia kata ni hadis hadis riwayat Sayyidina Ali ni sahabat. Tu orang tak faham. Orang tak mengerti hadis. Kalau yang menyampaikan kepada Sayyidina Ali itu siapa dia? Jadi lagu ni macamlah kita kata ni hadis Nabi ni. Nabi kata. Biar tu dulu. Ia sampai kepada Nabi itu siapa dia bawa. Mana kita tengoklah seorang demi seorang dalam rantaian perawi itu. Jadi hadis mu'allaq ni buat sementara waktu dia hadis yang tertolak. Jadi kadang-kadang kita barulah boleh kita menghukumkan sebagai sahih bila dapat diketahui punca dia. Yang mana senarai perawi-perawinya itu adalah orang yang siqah, yang dipercayai. Tapi kalau kata seorang pengarang kitab tu kata dah hadis ni hadis dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni telah sampai kepada kita mengikut sanad yang kita percayai perawi-perawi dia. Mana dia kata secara umum, maknanya hadis Abu Hurairah ni ada dalam kitab kita ni dah. Kalau hadis yang datang melalui rantaian perawi yang siqah. Jadi lagu ni orang panggil bab, dia ada satu bab pula, dia panggil at-ta'dil 'ala al-ibham. Mana kita kata orang itu siqah secara sama. Mana kita kata hadatsani man asiqu bihi. Macam dalam kitab kitab kita akan jumpa hadatsani man asiqu bihi. Seorang yang aku percayai meriwayatkan kepada. Jadi siapa dia? Tak tahu. Walaupun Imam Syafi'i kata dia tu orang yang dipercayai, aku percaya. Padahal itu siqah di sisi Syafi'i. Tetapi orang lain di sisi orang lain belum tentu lagi. Cuba sebut nama dulu. Sebut nama dia, kunyah dia, nisbah dia, lahir tahun bila, duduk mana. Sebut dulu, baru boleh kita nak kata siqah. Sebab apa? Sebab seorang perawi itu ada kalanya disepakati siqah oleh semua ulama jarh wa ta'dil, ada yang tidak disepakati. Jadi setengah pengarang kita bila dia kata hadatsani siqah, dia tak ayat siapa dia perawi tu, cuma dia kata siqah, dia telah menceritakan kepada saya. Jadi dia buat lagu tu hanya untuk mana cara tu hanya untuk menggemarkan orang, nak suruh orang berminat pada hadis dia. Tapi kalau dia sebut, jadi tu bila punca menyebabkan riwayat dia tu orang tak sah. Jadi dia pakai secara umum itu tak boleh. Tetapi berkenaan dalam kitab tu di Imam Syafi'i dia ada sebut orang yang aku percaya itu siapa. Kena teliti balik lah.
orang yang aku percayai menceritakan kepada aku, baru kena tengok tunggu dia tu pula siapa dia. Banyak kerja cuma dia bapa buat lagu tu wallahualam. Sama ada yang nak perangkap ke ataupun memang perawi tu ada masalah, cuma sikoh di sisi dia. Tapi dia sebut dia sebut apa, sikoh ni sikoh tu siapa dia, guru dia. Mana kata Syafi'i sikoh guru dia tu siapa dia. Maknanya kalau guru ni sikoh tu ni orang dia. Kalau dia kata hadasan sikoh, lepas tu sebut seorang guru yang lain, dia ada siapa dia orang yang tertentu. Mana kepada Syafi'i maklumlah orang-orang tersebut. Jadi hal ini dia akan arit kepada ta'dil 'alal ibham. Ta'dil 'alal ibham ni tidak diterima oleh jumhur ulama, sehinggalah dinamakan siapa dia, disebut siapa dia, yang digugurkan itu. Hukum hadis-hadis mu'allaq dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ini dia istimewa sikit. Berkenaan dengan hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari ni dia lain sikit. Sebab apa? Sebab pengarang ni Bukhari dan Muslim dia beriltizam untuk mengeluarkan hadis-hadis yang sahih. Hukum ini, iaitu hadis mu'allaq tertolak hanya kepada hadis mu'allaq secara mutlak, mana secara umum mutlak gitulah. Tetapi jika hadis mu'allaq itu didapati di dalam kitab yang pengarangnya beriltizam, mana dia komited untuk hanya mengeluarkan hadis sahih sahaja seperti Sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka ia mempunyai hukum yang tersendiri. Mana hak umum tadi tak boleh nak pakai. Penulis sudah pun menyentuhnya dalam perbahasan hadis sahih. Mana hak ni ada dah ni. Mana hak jenis-jenis hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Namun tidak mengapa untuk disebutkan juga di sini sebagai peringatan bagilah. Yang pertama, hadis yang disebutkan dengan lafaz yang pasti, pada sirah jazam, seperti qala berkata, amara menyuruh, dan zakara menyebut, maka ia dihukumkan sebagai sahih daripada orang yang disandarkan kepadanya hadis itu. Mana kalau kata qala Rasulullah tu memang memang daripada Nabi. Tetapi kalau kata zukira, dia lain pula. Yang kedua, hadis yang dikemukakan dengan lafaz yang tidak pasti, seperti ruya an, orang panggil siruh tamrid, diriwayatkan daripada, zukira disebutkan, ruqyah diceritakan, ruya diriwayatkan, telah disebutkan, maka ia tidak dihukumkan tidak dihukumkan sebagai sahih. Bagaimanapun di dalam Sahih Al-Bukhari ini tidak ada satu pun hadis wahid yang sangat dhaif untuk dimasukkan dalam kitab yang dinamakan sebagai sahih. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ulum Hadis dia. Untuk mengetahui kesahihan dan kedhaifan hadis ini, perlu mengkaji sanad hadis ini dan menghukumkannya sesuai dengan kedudukannya. Ulama telah membuat kajian hadis-hadis mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan mereka menyebutkan sanad-sanad yang muttasil baginya. Mana Pak Hadir panggil waslul mu'allaq. Kajian yang paling baik ialah Hafiz Ibn Hajar dengan kitabnya Taghliqut Ta'liq. Mana hadis-hadis yang mu'allaq itu, mana hadis-hadis yang Imam Bukhari sebut dalam terjemah Tumbak itu, Hafiz Ibnu Hajar buat mari sanad dia. Mana ada sanad-sanad dia. Itu hadis panggil hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis al-mursal. Definisi dari segi bahasa ia adalah kata nama objek bagi kata arsala, iaitu melepaskan. Seolah-olah orang yang meriwayatkan hadis secara mursal melepaskan sanadnya tanpa mengikatnya dengan perawi yang dikenali. Dari segi istilah ia adalah hadis yang gugur dari penghujung sanad perawi selepas tabi'in. Jadi tidak disebutkan sahabat. Mana yang gugur tu sahabat.
bentuknya ialah seorang tabi'in besar atau kecil. Dalam istilah dia dipanggil sigharut tabi'in, ataupun kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in mana tabi'in yang besar, sigharut tabi'in tabi'in yang kecil. Jadi dia kata Rasulullah SAW bersabda, ataupun Rasulullah SAW melakukan sesuatu atau sesuatu perkara dilakukan di hadapan baginda. Rasulullah bersabda, itu panggil hadis qauli. Melakukan sesuatu, mana Nabi buat sesuatu perkara, itu panggil hadis fi'li. Atau sesuatu perkara dilakukan di hadapan baginda, itu panggil hadis takrir. Hadis pengakuan Nabi. Ini adalah bentuk mursal di sisi ulama hadis. Jadi istilah tabi'in besar, tabi'in kecil itu lagu ada. Tidak saya tu ni. Hal ni dilihat kepada sempat ataupun tidak bertemu dengan sahabat. Dipanggil tabi'in besar ataupun kecil itu dilihat kepada pertemuan tabi'in itu dengan sahabat mana, ataupun hal ini dia panggil tabaqat tabi'in. Tabaqat tabi'in. Kalau kita ni ada tabaqat tabi'in. Muka surat 180, tetapi dia sebut secara umum gitu. Tabaqat tabi'in. Imam Muslim membahagikan kepada 3 kelas, 3 tabaqat. Satu tak ayat. Kaki. Sekolah kita tengok lagi tak lain. Pembahagian tabi'in kepada kibarut tabi'in, ataupun kemudian awsatut tabi'in dan sigharut tabi'in itu berdasarkan kepada orang yang bertemu dan mendengar daripada sahabat. Tabaqat yang pertama panggil kibarut tabi'in, itu adalah orang yang sempat dengan sahabat yang besar, kibarus sahabat. Kibarus sahabat ni sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, dan mereka ini ulama di kalangan sahabat. Dari segi ilmu, bukan kata semua sahabat tu sama ilmu dia. Abu Bakar dengan sahabat orang lain tu sama ilmu, tidak. Ada sahabat yang sangat alim dan tidak sealim sahabat-sahabat yang lain. Jadi kibarut tabi'in ini orang yang tabi'in yang sempat dengan kibarus sahabat. Kibarut tabi'in maknanya orang tabi'in yang sempat dengan kibarus sahabat. Seperti dia sempat dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal. Ini juga dilihat kepada sahabat ni meninggal bila. Meninggal mana dia meninggal? Awal ni. Awal. Jadi yang dikatakan kibarut tabi'in ini itu orang sempat dengan sahabat-sahabat yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal. Dan kebanyakan riwayat-riwayat mereka itu mereka sebut syuyukh mereka itu dari kalangan sahabat. Mana kibarut tabi'in ini banyak hadis-hadis dia itu daripada sahabat. Mana dia dua sudut. Pertama, dia dari dengan sahabat-sahabat utama besar ni. Yang kedua, kebaikan riwayat-riwayat dia tu dia dengar daripada sahabat. Walaupun ada seorang tabi'in itu dia ambil daripada tabi'in.
sama-sama tabi'in, riwayat tabi'in daripada tabi'in. Tetapi hak ni kebanyakan guru-guru mereka ni sahabat. Jadi contoh zaman ni siapa dia? Qais ibnu Abi Hazim, Sa'id ibnu Musayyib dan Mas'ud al-Ajdah. Termasuk juga di bawah kibarut tabi'in ini, orang panggil dalam istilah dia mukhadram. Mukhadram ni iaitu tabi'in ia sempat dengan dua zaman. Zaman jahiliyah, mana sebelum Nabi dilahirkan, dibangkitkan sebagai Nabi, dia ada tu. Sebelum Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dia sudah dilahirkan tu. Dan dia masuk Islam. Cuma dia masuk Islam tu tak ada jumpa Nabi. Itu panggil mukhadram. Dalam kitab kita ni surat 180 tadi, dia ada mukhadramun, iaitu orang yang berada di zaman jahiliyah sezaman dengan Rasulullah SAW, memeluk Islam tetapi tidak berkesempatan melihat baginda. Jadi dia dikatakan sahabat tu dia kena temu dengan Nabi, jumpa. Dia kena jumpa dengan Nabi. Sekarang ni dia tak jumpa dengan Nabi, dia tidak berkesempatan, tidak bertuah untuk bertemu dengan Nabi itu, maka dia tidak dipanggil sahabat. Tapi dia tetap dipanggil kibarut tabi'in, tinggi juga. Mereka ini seperti Suwaid bin Ghafalah, Amar bin Maimun al-Audi, Abu Raja al-Utaridi dan lain-lain. Imam Muslim kira sampai 20 orang. Jadi zaman ini dipanggil mukhadram, termasuk di bawah kibarut tabi'in. Tabaqah yang kedua orang panggil awsatut tabi'in, iaitu orang yang sempat dengan Sayyidina Ali. Orang yang sempat dengan Sayyidina Ali ni, walaupun Sayyidina Ali ni minas sabiqin al-awwalin, tetapi oleh sebab kerana dia dengan Nabi tu, umur dia pada waktu Nabi diangkat sebagai Rasul, dia budak lagi. Kemudian dia lah yang paling antara yang lewat meninggal dunia. Jadi orang dengan dia tu tidak dikatakan sebagai kibarut tabi'in. Maka dia dengan Sayyidina Ali dah, tak ada dengan Uthman, tak ada dengan Umar. Jadi di situ orang panggil awsatut tabi'in. Tapi kalau dia ada dengan Sayyidina Uthman, dah tak timbul lah dia ada dengan Sayyidina Ali. Maka secara otomatik dipanggil kibarut tabi'in. Dan juga dia ni dia hidup sehingga kepada zaman Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain seperti Huzaifah al-Yaman, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Ayyub al-Ansari, Imran bin Husain, Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah, Abu Hurairah, Bara' bin Azib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Dan memang ada sama mendengar daripada mereka ni. Jadi tabi'in seperti ini adalah tabi'in Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Atha bin Abi Rabah, Taus al-Yamani, Qasim bin Muhammad, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Amir al-Sya'bi dan Mujahid bin Jabir. Jadi mereka ni dipanggil sebagai awsatut tabi'in. Tabaqah yang ketiga tadi orang panggil siwarut tabi'in, tabi'in kecil. Iaitu mereka yang sempat sezaman dan juga mendengar daripada sahabat yang lewat meninggal dunia. Tapi seorang dua sahabat tu, seperti tabi'in yang mendengar daripada Anas bin Malik, sahabat Sa'ad dan Abi Umamah. Mana dia ala hujung, dia dengar daripada sahabat tak ramai, 2-3 orang.
sebab baki sahabat ada pada zaman dia tu tak ramai. Antara mereka seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Humayd At-Tawil dan lain-lain. Jadi ini yang panggil kelas Sigharut Tabi'in. Mana yang dikatakan hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in, terus diangkat kepada Rasulullah. Dia ada perbezaan lagu ni. Sebab apa ada kelas Kibarut Tabi'in, Sigharut Tabi'in, Awsatut Tabi'in, dia ada kesan. Kalau Kibarut Tabi'in, mursal dia tu dia tidak sama dengan Sigharut Tabi'in. Sebab itulah ada apa? Kepentingan, ada signifikan. Sebab apa ulama hadis buat pembahagian, ada tabi'in kibar, ada tabi'in yang awsat dan ada tabi'in yang sighar. Sebab kita tengok jenis hadis mursal tu dia ada perbezaan dia. Contoh hadis mursal, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam kitab Al-Buyu'. Qala haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Hujayd ibn al-Musanna qala haddatsana Laits an Uqayl an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabana wal muhaqalah. Kata Imam Muslim, Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku bahawa Hujayd menceritakan kepadaku bahawa Laits menceritakan daripada Uqayl daripada Ibn Shihab daripada Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah SAW melarang daripada al-muzabanah dan al-muhaqalah. Muzabanah ni satu bentuk jual beli, iaitu jual beli yang berlaku di kebun tamak. Jadi penjual tu dia jual kat atas pohon dia. Buat tamak kat atas pohon dia tu orang panggil rutak. Jual dengan tamak tu kering, kita tamak belakang. Kurma kering lah kita kata. Kurma kering. Kurma tu bahasa Parsi tu. Tamak tu maknanya hak kering. Hak segar tu orang panggil rutak. Jadi berlaku pertukaran, jual beli secara barter. Tukar hak ada atas pohon dengan hak kering, tukar hak basah dengan hak kering. Tukar tu pula dengan secara sukatan. Secara sukatan. Jadi ini termasuk dalam larangan Nabi. Ini juga termasuk di dalam jual beli riba. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu tamak hak kering tu asal rutak banyak mana. Hak rutak banyak ni dia akan jadi tamak banyak mana, kita tidak tahu. Orang panggil kita tidak tahu tamasul dia tu sama banyak ke tidak ke. Maknanya di situ ada berlaku berlebih kurang. Bila berlaku lebih kurang lagu tu orang panggil riba fadli. Jadi tak boleh. Cuma dia ada pengecualian lah. Tu orang panggil jual beli araya. Tu araya, dia ada satu kes lagi, satu perkara lagi. Itu dikecualikan daripada riba bai araya. Tapi surah bentuk jual beli itu hampir sama. Dan larang daripada muhaqalah. Antara tafsir muhaqalah itu mana jual makan dia, jual, kita kata jual biji ring, hak ada di tangkai itu dengan hak sudah diasingkan tangkai dia. Ataupun jual padi dengan tepung belah. Tepung nyemuk. Tukar dua tu. Jadi tukaran lagu tu itu tak boleh. Jadi asalnya tak boleh tukar. Jadi makanan biji ring hak ada di takar dia, mana sudah diproses dengan hak sudah diproses. Tak boleh. Itu muhaqalah.
Illa sebab dia hal sama juga tadi, macam tadi juga. Sebab kerana kita tidak tahu kadar tukar itu. Li jahalati bainal iwadain, kita tidak tahu qadar li jahalatil miqdar bainal iwadain, kita tidak tahu qadar tukar antara dua barang itu. Dan di situ tidak tamasuk. Bila tidak tamasuk maka dipanggil jual beli riba. Sa'id ibn al-Musayyab ataupun dibaca Sa'id ibn al-Musayyib, lebih tepatnya Ibn al-Musayyib, adalah tabi'in besar, telah meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah SAW tanpa menyebut perantaraan di antaranya. Jadi dia Sa'id ini dia tak ada dengan Nabi. Dia tidak menyebut perantara di antara dia dengan Nabi. Mana tentu sekali ada wasitah dia dengan Nabi. Beliau telah menggugurkan daripada sanad ini seorang perawi selepas daripada tabi'in, paling kurang seorang sahabat yang gugur, dan berkemungkinan gugur bersama sahabat itu perawi lain seperti seorang tabi'in. Boleh jadi ada tabi'in, ada sahabat yang gugur. Cuma berhubung dengan hukum, orang panggil hukum mursal tabi'in, mursal kibarit tabi'in ini, dia dekat dengan muttasil. Dia seolah-olah sampai tahap kepada hadis itu hadis muttasil. Seperti dalam muka surat 61 tadi, 61 ni bawah tu, bagi ia kena daripada bawah. Syarat-syarat tersebut ialah perawi yang memursalkan itu adalah tabi'in yang besar. Mana hadis itu diterima sebagai sahih. Hadis mursal ni diterima sebagai sahih bila diriwayatkan oleh tabi'in yang besar seperti Sa'id bin al-Musayyib ini. Sa'id bin al-Musayyib ini dia adalah menantu Abu Hurairah. Lepas tu dia tu dikenali sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulu kepada sekalian tabi'in. Sebab itulah dia mursal, dia tu dia mursal kelas pertama. Mursal dia dihukumkan sebagai sahih ataupun mursal, sahih ataupun muttasil. Lepas tu ulama bincang tentang mursal dia tu. Sebab mursal dia ni adalah mursal yang paling sahih sekali. Imam Ahmad ada kata mursalatu Sa'id bin al-Musayyib asahul mursalat. Hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyib adalah mursal yang paling sahih. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Yahya ibn Ma'in kata mursalatu Sa'id bin al-Musayyib ahsanu min mursalatil Hasan. Mursal Sa'id itu lebih baik daripada mursal Hasan al-Basri. Asahul marasilu Sa'id bin al-Musayyib. Mursal yang paling sahih adalah mursal Sa'id. Itu kata Yahya ibn Ma'in. Jadi dia boleh kata lagu ni apakah mudah begitu? Tak. Ini berdasarkan kepada kaedah istiqra'. Kaedah istiqra' maknanya dia buat penelitian, mana dia cek satu persatu. Mana kalau dia tengok riwayat dia buat mursal tu, dia tak sebut sahabat siapa. Bila cek dalam sanad yang lain, kalau dia tidak sebut tu, biasanya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi itu berdasarkan kepada kaedah istiqra', kaedah penelitian, ataupun dalam bahasa dia panggil induktif. Kaedah induktif. Kalau dia tengok satu persatu setiap sanad-sanad dia tu, sanad biasa dia riwayat tu banding ke belakang, maka itu berdasarkan kepada istiqra'. Tetapi ada juga Yahya bin Sa'id al-Qattan, dia tak terima mursal Sa'id daripada Abu Bakar, dia tak terima. Itu dia kata dhaif.
Jadi orang kata Imam Syafi'i pergi dengan mursal. Sa'id Ibn Musayyib itu bukan semata-mata riwayat dia, tidak, tetapi hak dia riwayat itu mari melalui banyak wajah yang sahih. Lepas tu kalau mursal, kalau panggil mursal Hasan Al-Basri, Musa Hasan Basri ni kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maqala Al-Hasan fi hadisihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wajadna lahu asla illa hadithan atau hadithain. Apa yang dikatakan oleh Hasan berhubung dengan hadis dia tu qala Rasulullah, melainkan kita dapati ada asal, kecuali satu hadis ataupun dua hadis. Ada dia terima molek lah. Tetapi hal ni tidak boleh dipegang secara mutlak. Sebab apa? Ini bukan kata satu persatu riwayat-riwayat Hasan Basri itu terus kita nak kata sebagai sahih. Sebab apa? Sebab Imam Ahmad ada kata, laisa fil mursalat syai'un ad'afa min mursalatil Hasan wa Atha bin Abi Rabah fa innahuma ya'khudhani an kulli ahad. Tidak ada pada mursal hadis mursal itu sesuatu yang lebih dhaif daripada mursal Hasan dan Atha. Maknanya mursal Hasan Basri ni dan juga Atha bin Abi Rabah ini ikut Imam Ahmad paling dhaif. Sebab apa? Sebab mereka berdua ni ya'khudhani an kulli ahad. Mereka ambil dia pada sesiapa, mana tak kira. Dia ambil belaka. Lepas tu satu lagi mursal Syihabuddin Az-Zuhri. Setengah ulama kata karih, Mursalatul Zuhri karih, tak boleh nak pegang, tak boleh nak buat hujung. Antara kata lagu ni iaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Mursalul Zuhri syarrun min mursal ghairi. Mursal Zuhri itu lebih teruk daripada mursal yang lain. Sebab apa? Sebab dia hafiz, dia ingat hadis. Jadi kalau dia boleh ayat, dia ayat. Jadi kalau dia tak ayat tu, dia tidak sebut tu, orang tak boleh. Lepas tu bagi mazhab Kufi, mursal Ibrahim An-Nakhai kuat di sisi dia. Iaitu kata Imam Ahmad, mursalatu Ibrahim An-Nakhai la ba'sa bih, tidak mengapa dengan dia. Maknanya orang-orang Madinah, orang Hijaz dia berpegang dengan mursal Sa'id Ibn Musayyib. Orang Kufah dia berpegang dengan mursal Ibrahim An-Nakhai. Mursal menurut fuqaha dan ulama usul. Jadi hal ini nak menyatakan bahawa satu istilah tu dia mungkin berbeza bila merujuk kepada ahli yang berlainan bidang. Jadi mursal tadi gugur sahabat itu mursal mengikut ulama hadis. Tetapi mursal menurut fuqaha dan ulama usul lain pula. Mursal menurut fuqaha dan ulama usul, bentuk mursal yang penulis sebutkan itu adalah mursal di sisi ulama hadis. Sementara itu mursal menurut fuqaha dan ulama usul lebih luas lagi, lebih umum lagi. Bagi mereka setiap hadis muqatta', mana bagi setiap hadis yang terputus sanad tanpa mengira bagaimana bentuk terputus sanadnya itu adalah mursal. Ini juga pendapat Khatib Al-Baghdadi. Mana mursal itu satu nama kepada hadis yang terputus sanad.
mengikut fuqaha. Tak kira putus tengah ke, putus berturut-turut ke, tidak disebutkan sahabat ke, itu dikira sebagai mursal, maknanya umum di sisi mereka. Tetapi mengikut ulama hadis, mursal itu gugur sahabat. Hukumnya, maknanya boleh berhujah ke tidak, boleh beramal ke tidak dengan hadis mursal dalam bab halal haram, dalam bab hukum ni boleh sabit hukum ke tidak. Mursal pada asalnya dhaif dan tertolak mardud kerana tidak memiliki salah satu syarat hadis makbul, itu tidak bersama-sama syaratnya. Pada ittisalul sanad ada. Dan kedudukan perawi yang digugurkan tidak diketahui, siapa dia tak tahu. Jadi majhul, tak tahu siapa dia. Ada kemungkinan perawi yang gugur itu bukan sahabat. Jadi kita ingat kau tak tersebut tu sahabat, rupanya tabi'in. Tabi'in, mana tabi'in ini menggugurkan seorang tabi'in dan sahabat yang lain. Dalam hal ini boleh jadi perawi yang digugur itu dhaif. Mana boleh jadi tabi'in yang tidak disebut tu adalah tabi'in yang dhaif. Walaupun begitu, ulama hadis dan lain-lain tidak sepakat tentang hukum hadis mursal dan berhujah dengannya kerana bentuk inqita', terputus sanad, berbeza dengan yang lain. Juga kerana perawi yang gugur itu biasanya sahabat dan kesemua sahabat adalah adil dan tidak menjejaskan sanad jika mereka tidak diketahui. Maknanya kebanyakan hadis-hadis mursal ni hak gugur tu sahabat. Jadi sahabat tu siapa dia tak tahu. Tidak tahu sahabat. Tidak menjejaskan sanad. Sebab apa? Sebab as-sahabah kullum udud. Semua sahabat itu dikira sebagai adil, mendapat pengiktirafan daripada Allah SWT, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi kita tak tahu sahabat mana, tak apa. Tetapi kalau yang gugur tu tabi'in, kita tak apa tabi'in, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tabi'in dia tidak sama dengan sahabat. Ringkasnya ada 3 pendapat ulama tentang hadis mursal ni. Mana nak buat hujah tu? Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, dhaif dan mardud, iaitu di sisi kebanyakan ulama hadis, ulama usul dan fuqaha. Hujah mereka ialah kerana tidak diketahui kedudukan perawi yang digugurkan, kerana ada kemungkinan dia bukan sahabat. Padahal kalau tentu dah sahabat, tak ada masalah. Tetapi ada kemungkinan tu, andainya tu ada. Jadi takut dia sahabat bakali hak gugur tu tak. Tak boleh buah bakali tu buah husnuzan. Tak kira dia menggugurkan tabi'in juga. Jadi husnuzan tu tak boleh pakai dalam bab periwayatan hadis. Jadi bila dia bukan sahabat, maka tidak boleh dibuat hujah. Pendapat yang kedua sahih dan dijadikan hujah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Dalam satu riwayat yang masyhur daripadanya, serta 10 ulama dengan syarat perawi yang memusahkan itu seorang siqah. Mana kalau dia tu orang siqah, mana mursil, mursil, mana perawi yang meriwayatkan hadis secara mursal, orang panggil mursil, dengan syarat dia itu adalah perawi yang siqah, dan hanya memursalkan daripada perawi siqah sahaja. Mana hal ini kita boleh tahu berdasarkan kepada guru dia tu, kalau kita berhati orang yang dipercayai. Hujah mereka ialah tabi'in yang siqah tidak menganggap harus untuk berkata Rasulullah SAW bersabda, kecuali beliau mendengar daripada perawi yang siqah. Jadi kalau kata andai bahawa yang tidak disebutkan itu adalah tabi'in, tak. Maka bila mana seorang tabi'in itu kata Rasulullah bersabda dan dia tu orang yang siqah, maka tidak mungkin dia berani kata lagu tu.
Mana dia suruh dia tu adil, dia suruh dia tu jaga agama dia tu, tidak mungkin dia akan kata qala Rasulullah, padahal yang gugur itu adalah tabi'in juga. Tak mungkin, mestilah itu adalah sahabat ataupun perawi yang siqah juga. Yang ketiga, menerima dengan syarat, iaitu mursal menjadi sahih dengan beberapa syarat. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan sebahagian ahli ilmu. Ada 4 syarat. 3 berkenaan dengan perawi yang memursalkan, mana 3 syarat itu berkait dengan mursil, dan 1 berkenaan dengan hadis mursal itu. Syarat-syarat tersebut ialah perawi yang memursalkan itu adalah tabi'in yang besar. Seperti yang kita bincang tadi lah, dia kena kibarut tabi'in, seperti Sa'id bin Musayyib. Yang kedua, apabila beliau menyebutkan perawi yang digugurkan, itu beliau akan menamakan perawi yang siqah. Maknanya kalau orang tanya kepada dia, siapa dia sahabat yang kamu tidak sebut, siapa dia perawi yang kamu tidak sebut tu, dia akan sebut ini sahabat. Beliau tidak bercanggah dengan perawi-perawi yang hafiz, mana dalam periwayatan hadis tersebut dia tidak bercanggah dengan orang yang lebih kuat ingatan lagi, dengan perawi-perawi yang hafiz dan dipercayai jika mereka meriwayatkan hadis yang sama. Maknanya kita kena tengok pula, banding pula riwayat dia tu dengan riwayat orang-orang yang lebih kuat, mana serupa pada, kalau serupa begitu. Malah ni kira sebagai saling menyokong. Yang keempat, 3 syarat di atas adalah disertakan dengan salah satu syarat yang berikut. Mana kena ada ni. Hadis itu diriwayatkan melalui jalan yang lain secara musnad bersambung. Maknanya hak mursal, dia ada juga hak lain yang muttasil. Hadis itu diriwayatkan secara mursal melalui tariq yang lain, bukan perawi hadis mursal yang pertama itu. Mana kalau hadis mursal itu riwayat Sa'id, maka ada riwayat yang lain, tariq yang lain, mursal yang lain itu perawi yang lain, mursil yang lain. Kita kata mursil itu apa? Mana dia boleh menjadi sokongnya. Hadis itu bertepatan dengan qaul sahabi, pendapat sahabat. Mana mursal itu ada sokongan, mana dalam fatwa sahabat ada pegang mengikut hadis itu, dalam fatwa sahabat. Mana bila kata ada sahabat yang berpendapat berdasarkan kepada hadis itu, maka itu secara kita kata secara istiqnas, mana boleh kita nak buat sandaran walaupun tidak berapa kuat. Itu menunjukkan bahawa hadis tersebut ada asal. Mana ada sahabat yang beramal mengikut hadis tersebut, ataupun fatwa dia itu mengikut hadis tersebut. Di kebanyakan ulama memfatwakan mengikut makna hadis itu. Maknanya hadis itu menjadi amalan ataupun menjadi pegangan fuqaha. Mana bukan seorang dua ni, mana ramai ulama yang berpandukan kepada hadis itu, walaupun hadis itu hadis mursal. Dia kira sebagai apa? Kalau tidak sahih, tidak mungkin fuqaha tersebut dia akan buat sebagai hujah. Sebab yang dikatakan sebagai hujah ni, dia kena sahih. Cuma hadis mursal tu melihatkan kepada orang kemudian. Sebab imam-imam mujtahid itu dia hampir dah dengan tabi'in itu. Jadi hak mursal tu tidak sempurna sanad tu, itu melihatkan kepada orang zaman kemudian. Macam Imam Abu Hanifah, kadang-kadang kita tengok hadis dia berhujah tu tidak kuat. Tidak kuat tu melalui jalur lain. Kalau melalui jalur dia sendiri ataupun jalur anak-anak murid dia tu, memang kuat lah. Cuma tu tak sampai kita, tak dia sampai kita. Sebab itulah kalau kita tengok kadang-kadang seorang fuqaha, seorang ahli ijtihad, dia berhujah dengan hadis dhaif dalam mazhab dia. Tak boleh tu kita nak kata tu dhaif. Tak. Sebab sanad tu dhaif tu hak kita tahu sebagai dhaif. Hak siapa pada kita tu hak dhaif. Hak dia tu hak sahih. Cuma kita tidak dapat kesan halat. Sebab apa? Sebab bukan setiap hadis
dia menjadi dalil kepada satu mazhab tu, imam mazhab tu akan riwayat. Ada juga dia tidak. Ataupun ada tidak sampai kepada kita. Jadi masalah dhaif tu itu kepada kita kemudian. Sebab itulah tak boleh nak lancar anak terhadap imam-imam yang besar ni. Sebab kita pun gantung dengan sanak juga. Apabila syarat-syarat ini dipenuhi, kesahihan punca hadis Musa itu akan terbukti. Begitu juga riwayat-riwayat lain yang menyokongnya. Keduanya adalah sahih sekiranya terdapat satu hadis sahih yang mempunyai satu jalan sanad bercanggah dengannya dan tidak dapat diselaraskan antara keduanya, maka hadis itu akan ditarjihkan dengan sebab mempunyai banyak jalan. Ini masalah tarjih. Kalau ada satu hadis sahih dia mempunyai satu jalan sahaja, tiba-tiba dia bercanggah dengan hadis mursal, yang mana hadis mursal tu banyak jalan. Lepas tu tak boleh nak jamak, tak boleh nak taufik, tak boleh nak kompromi antara kedua hadis tersebut, maka hadis itu akan ditarjihkan. Jadi hak banyak sanad tu, walaupun dia mursal tapi banyak sanad, itu yang ditarjihkan. Kemudian perkara-perkara yang menjadi tambahan kepada syarat-syarat di atas dapat dihuraikan dengan cara berikut. Hadis mursal campur hadis musnad, maka hukumnya sahih. Hadis musnad itu maknanya sanad yang lengkap. Hadis mursal ditambah pula dengan hadis mursal yang lain, itu sahih. Malah ini dengan syarat mursil dia tu mursil yang berlainan. Tapi kalau mursil sama tak ada makna. Beza nama murid dia, tak kira dia kena beza mursil itu sendiri. Hadis mursal campur dengan qaul sahabat sahih, hadis mursal campur dengan fatwa sebagian ulama sahih. Tadilah muka surat 61. Kok tu 62 tu, muka surat 62 atas. Kemudian mursal sahabi. Mursal sahabi ni mana hadis yang mursal itu diriwayatkan oleh sahabat. Jadi kita kata lagu, mana mursal sahabi? Mana sahabat tidak sebut sahabat, itu maksud dia. Itu sahabat hak kecil ni, hak muda ni, dia tak ada dengan Nabi pada peristiwa yang berkait dengan hadis. Dia tu sendiri dengan Nabi, sebab itulah kita panggil sahabat. Cuma perkara kandungan hadis yang dia riwayat tu, dia tidak dengar sendiri daripada Nabi, tetapi dia dengar melalui sahabat yang lain. Tiba-tiba dia menggugurkan sahabat tersebut, maka pada ketika itu dipanggil mursal sahabi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tentang ucapan atau perbuatan Rasulullah SAW yang tidak pernah didengari dan disaksikannya. Mana dia dalam peristiwa tersebut dia tak ada. Sama ada kerana usianya muda atau lewat memeluk Islam, atau tidak ada di samping baginda. Sama ada pada ketika itu dia tak lahir lagi. Mana dia Nabi wafat tu dia muda lagi, macam Ibnu Abbas. Ataupun hadis riwayat Anas, kalau dia riwayat peristiwa sebelum Nabi hijrah. Dia tak dengan Nabi tu. Mana cerita Mekah, sebelum Nabi hijrah, ada riwayat Anas, maka itu dikira sebagai mursal sahabi. Sebab apa? Sebab Anas dia orang Madinah, dia budak lagi masa Nabi hijrah tu. Jadi macam mana dia ada di Mekah pada waktu tu, pada waktu sebelum Nabi hijrah? Kerana usianya yang muda atau lewat memeluk Islam, macam Abu Hurairah, ada kata dia meriwayatkan hadis-hadis pada ketika awal hijrah Nabi. Awal hijrah Nabi ada riwayat dia. Jadi tak ada dengar tu. Tentu sekali ada sahabat lain yang dia dengar melalui sahabat tersebut. Atau tidak ada di samping baginda, pergi berjihad, pergi kebun, tak, buat giliran tu. Hadis-hadis sahabat yang kecil termasuk dalam bahagian ini seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair dan lain-lain.
Hukum mursal sahabi mengikut pendapat yang masyhur yang diputuskan oleh majoriti ulama ialah sahih. Dan dijadikan hujjah kerana jarang berlaku periwayatan sahabat daripada tabi'in. Maknanya kalau sahabat itu tidak sebut guru dia sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, itu tidak menjadi masalah sebab yang guru itu sahabat. Tahu mana-mana sahabat tidak mengapa. Sebab apa? Sebab kesemua sahabat adalah adil. Lepas tu jaga benar, ada periwayatan sahabat daripada tabi'in. Ada sahabat ambil riwayat daripada tabi'in. Tabi'in itu pula ambil daripada sahabat lah. Jadi kalau kata sahabat ni ada riwayat daripada tabi'in, dia tak sebut tabi'in itu mana. Itu jaga benar. Apabila sahabat meriwayatkan daripada tabi'in, mereka akan menyatakan dan mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, hukum asal ialah mereka mendengar daripada sahabat lain. Mana tabi'in itu dia mesti dengar daripada sahabat yang lain. Sebagaimana ditegaskan sebelum ini, menggugurkan sahabat dalam periwayatan tidak menjejaskan sanad. Mana kesahihan sanad itu tidak terjejas, tidak jadi lemah. Hadis itu kalau tidak tahu siapa dia sahabat. Ada dikatakan hukum mursal sahabi seperti mursal yang lain, mana yang dhaif, tetapi pendapat ini dhaif dan tertolak. Jadi ada satu riwayat daripada Barak bin Azib. Ini dia sebut berkenaan dengan mursal. Kata Barak, ma kullu ma nuhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sami'nahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin sami'nahu wa haddatsana ashabuna walakinna la nakdzib. Asal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Ilal dia. Dia juga Ya'qub Sufyan dalam Ma'rifah wa Tarikh, dari kitab mereka masing-masing. Iaitu kata Barak, bukan semua yang kami ceritakan kepada kamu daripada Rasulullah SAW kami dengar daripada Nabi, mana dengar sendiri. Mana sahabat kata tidak semua hadis-hadis yang kami sampaikan kepada kamu ni, mana tabi'in, kami dengar daripada Nabi SAW secara langsung, tetapi kita dengar juga. Dan itu diceritakan oleh ashab kita. Mana sahabat kita hak dengar, dia itulah cerita kita. Tapi kita bila nak sampaikan kepada kamu, kita tidak sebut sahabat tersebut, tetapi kita tidak berdusta. Walakin la nakdzib, kita tidak berdusta. Maknanya muka sama-sama kita, tak perlulah kita sebut. Dia jadi panjang pula sanad. Sebab itulah dia tak ada istilah tadlis sahabat, tak ada. Ada orang kata tadlis Abu Hurairah, tapi waktu tu tak benar. Walaupun dikatakan Syu'bah kata Abu Hurairah kana yudallis. Ada riwayat Syu'bah bin Hajjaj kata Abu Hurairah tu kana yudallis. Itu mari kata-kata tu tidak sahih daripada Syu'bah. Jadi tidak mungkin berlaku tadlis, penyembunyian perawi dengan maksud yang tidak baik di kalangan sahabat. Cuma beberapa sahabat tidak sebut sahabat juga sebab nak ringkas. Kemudian kitab-kitab yang masyhur Al-Marasil karangan Abu Daud, Marasil karangan Ibnu Abi Hatim, dan Jami'ut Tahsil di Ahkamul Marasil karangan Al-Ala'i. Kemudian masuk kepada Al-Mu'tad. Wallahu a'lam.